Baru-baru ini telah viral kes penderaan kanak-kanak dan tertuduh telah pun dijatuhi hukuman yang setimpal. Namun selain kes penderaan tersebut, terdapat banyak lagi isu penderaan kanak-kanak yang telah berlaku di Malaysia dan perkara ini perlu mendapat pendedahan yang luas kepada rakyat agar sentiasa berwaspada dengan kes-kes penderaan. Di sini admin senaraikan 5 kes penderaan kanak-kanak paling kejam pernah berlaku di Malaysia. Watching Top 5 Malaysia. Tahniah Halimatun Darus, anda telah memenangi giveaway duit. Sila DM Instagram Top 5 Malaysia untuk tuntutan hadiah. Nombor 5. Ditendang teman lelaki ibu. Pada Mac 2010, berlakunya kes penderaan yang dianggap sebagai kes yang sangat menyakitkan hati rakyat Malaysia di mana Syafiah Humairah yang pada ketika itu berusia 3 tahun 4 bulan telah meninggal dunia kerana dibunuh oleh seorang pemandu teksi bernama Muhammad Fazli Azri Jamil berumur 28 tahun yang merupakan teman lelaki kepada ibunya iaitu Siti Nurhanim berumur 25 tahun ketika itu. Syafiah Humairah disahkan meninggal dunia akibat kecederaan di bahagian perut, kepala dan juga abdomen. Sebelum kejadian itu, seorang pelajar tingkatan 6 yang baru pulang dari menghiasi khemah rumah sukan di sekolah mendakwa bahawa dia telah menyaksikan kejadian Allahyarham ditendang dan dipijak pada bahagian perut kerana dikatakan enggan memakai selipar. Menurut saksi, Allahyarham telah ditendang dengan sangat kuat sehinggakan dia terpelanting ke belakang. Pada bulan September 2010, Muhammad Fazli Azri Jamil disahkan bersalah di Mahkamah Tinggi dan dijatuhkan hukuman gantung sampai mati di atas pertuduhan membunuh Syafiah Humairah pada pukul 6.30 petang 25 Februari 2010 di padang bola Jalan Utama kawasan Rumah Murah Batu 30, Ulu Yam Lama, Batang Kali. Perbuatan tertuduh iaitu menghempas pintu teksi sehingga terkena kepala, menendang dan memijak perut Syafiah Humairah menggunakan kasut bola. Perkara ini tidak boleh diterima dalam menunjukkan bahawa tertuduh tidak ada niat untuk membunuh. Walaupun dijatuhkan hukuman gantung sampai mati, Muhammad Fazli Azri masih mampu tersenyum. Namun ibunya Nur Hazia terus meraung sehingga rebah dan pengsan. Nombor 4. 73 kesan lebam oleh Ibu Tiri. Nur Dania Kristina Nur Afizan iaitu seorang kanak-kanak perempuan berusia 3 tahun disahkan meninggal dunia pada pukul 9 pagi di Hospital Sultan Ismail akibat kekejaman yang dilakukan oleh ibu tirinya. Berdasarkan laporan, bapa mangsa mendakwa menerima panggilan daripada isterinya pada jam 8.30 pagi ketika berada di tempat kerja dan wanita itu menyatakan bahawa Nur Dania ditemui tidak sedarkan diri dan lemas di dalam baldi. Lelaki itu yang cemas selepas melihat anaknya tidak bernafas terus membawa mangsa ke Hospital Sultan Ismail sebelum Nur Dania Kristina disahkan mati 35 minit kemudian. Walau bagaimanapun, setelah bedah siasat dijalankan, pihak hospital mengesyaki punca kematian adalah sebenarnya kerana didera dengan kejam menggunakan benda tajam. Ketua Polis Daerah Seri Alam, Roslan Zainuddin berkata kes itu diklasifikasikan sebagai bunuh berdasarkan laporan bedah siasat yang diterima polis. Mengikut laporan bedah siasat itu, dakwaan ibu tiri mangsa bahawa mangsa lemas adalah tidak benar kerana tiada tanda lemas dikenal pasti. Sebaliknya, ada 73 kesan penderaan dan pendarahan dalaman di paru-paru. Bukan setakat itu, pihak polis juga mendapati bahawa kakak mangsa Nurdiana Batrisha berumur 5 tahun dan adik mangsa Danish Irsyad berusia 1 tahun bahawa mereka dipercayai menjadi mangsa penderaan selepas dilarikan bapanya daripada kediaman datuk dan nenek di Tenggaroh Mersing. Kematian tragis Nur Dania Kristina akhirnya terbela apabila wanita warga Indonesia yang merupakan ibu tirinya itu dihukum gantung sampai mati oleh Mahkamah Tinggi di atas pertuduhan membunuh Nur Dania Kristina 3 tahun di sebuah rumah di Jalan Tengku Mariam, Batu 7 1/2, Kampung Sungai Tiram, Ulu Tiram pada pukul 6 pagi 9 Januari 2011. Nombor 3. Kes Dera Bella. Ini bukan manusia bila melakukan penderaan yang begini kepada seorang anak-anak istimewa. Lihatlah perkara ini secara serius yang di mana pelaku ini belum lagi diambil reman, bawa ke mahkamah untuk mengambil reman dan dituduh. Laporan sudah dibuat, tolong ambil tindakan. Perkara ini perlu efektif lah, drastik punya tindakan perlu diambil. Beliau sekarang ni dah 19 hari kes laporan telah dibuat, tidak ada tindakan tangkapan diambil, reman pun tak diambil dan tuduhan pastilah tak berlaku. Tangkapan pun tak ada. Jadi saya mohon jangan ada double standard dalam urusan ini.
saya dipahamkan pelaku ni sebagai orang Islam. Dengar sini baik-baik. Kamu tu orang Islam. Tidak terdidik orang Islam berfikiran dan berpawatakan begini sampai mendera orang, simbah air panas. Ini bukan manusia lah. Manusia ke buat macam ni? Apa yang kau rasa teruk sangat kau tengok budak ni? Kalau kau bantu dia, kalau kau jaga dia dengan baik, kemungkinan besar dia akan bantu kau. Pada 3 Mei 2023, Mahkamah Session di Kuala Lumpur menjatuhi hukuman penjara 12 tahun selepas didapati bersalah atas tuduhan mengabai dan menganiaya remaja sindrom Down bernama Bella. Sebelum ini, Siti Bainon diarah membela diri atas 2 pertuduhan mengabai dan menganiaya Bella yang berumur 13 tahun sehingga mangsa mengalami kecederaan fizikal dan emosi di sebuah unit kondominium di Wangsa Maju antara Februari dan Jun 2021. Alah, korang kenapa Bella jadi macam ni? Haida, sini. Kenapa Bella jadi macam ni? Kurang makan. Kita orang bagi makan dia buat. Betul ke Bella? Tak, KKM datang pasang korang gelamping kan? Bella naik ambulan tak? Tak. So Bella duduk sini seorang? Dengan bonda itu. Bella nak jajan Mami bawa Bella sayang? Mami bawa. Aida, kenapa leher dia? Tak, bukan pasal makan. Aida, kenapa muka dia dengan leher dia? Kisah penderaan Bella mula tular di media sosial apabila individu yang digelar Mami atau nama sebenarnya Zurianti Sudin memuat naik video rakaman dirinya yang pergi ke sebuah kondominium di Wangsa Maju untuk bertemu dengan Bella dan melihat keadaan Bella yang sangat teruk seperti telah didera. Rakan kepada pengasas rumah bonda itu berkata bahawa rakaman tersebut pada awalnya telah direkod untuk diberikan kepada aktivis kanak-kanak dan penasihat rumah bonda, iaitu Syed Azmi Al-Habsyi sebagai bukti bahawa terdapat penderaan terhadap Bella. Menurut Zurianti, tujuannya untuk ke kondominium tersebut adalah untuk melihat keadaan Bella kerana sudah lama dia tidak berjumpa dengannya dan Bella seakan-akan telah disuruh oleh Siti Bainon supaya tidak berjumpa dengan orang luar. Selepas ianya telah dibongkar, Siti Bainon mendakwa bahawa kecederaan yang dialami oleh Bella sebenarnya berpunca daripada tumpahan air panas di dapur. Namun Mahkamah Session Kuala Lumpur mendapati keterangan Siti Bainon itu adalah rekaan kerana insiden itu tidak pernah berlaku. Kes penderaan Bella ini telah mendapat perhatian ramai dan menjadi buah mulut netizen. Keluarga diraja Johor juga telah turut sama berjuang untuk mendapatkan keadilan bagi Bella dengan melantik 4 peguam. Nombor 2. Pendarahan dalam otak. Seorang bayi perempuan berusia 6 bulan disahkan meninggal dunia pada pukul 7.30 pagi ketika dirawat di wad penjagaan intensif untuk bayi NICU di Hospital Taiping kerana telah didera oleh ibu bapanya yang berusia 21 dan 19 tahun. Ketua Polis Daerah Taiping, Assistant Commissioner Muhammad Taib berkata bahawa bayi berkenaan sebelum itu dihantar ke Hospital Taiping pada pukul 6.30 petang selepas dikatakan pengsan akibat terjatuh buaian di rumahnya di Kampung Paya Baru, Tekah. Berdasarkan laporan doktor yang merawat mangsa, bayi berkenaan sudah tidak sedar diri ketika dibawa ke hospital dan apabila doktor bertanyakan kepada ibu bapanya, mereka memberitahu bahawa mangsa telah jatuh dari buaian. Bayi berkenaan kemudiannya telah dirawat di NICU serta diberi bantuan pernafasan sebelum pemeriksaan rapi serta laporan imbasan tomografi berkomputer CT scan menunjukkan bayi terbabit mengalami pendarahan otak dan mata. Pemeriksaan rapi telah dibuat dan laporan daripada CT scan menunjukkan bayi tersebut mengalami pendarahan di bahagian otak serta pendarahan di dalam mata. Mengayu juga telah membuat pemeriksaan fizikal terhadap bayi, namun tiada sebarang kesan lebam pada tubuh bayi tersebut semasa termasukkan bayi ke wad. Setelah pemeriksaan rapi dibuat ke atas bayi tersebut, menjadi syaksi ada unsur-unsur penderaan telah dibuat sama ada melakukan dengan niat ataupun tidak. Hasil bedah siasat yang dijalankan mendapati punca kematian adalah disebabkan kecederaan kepala akibat trauma tumpul. Susulan itu, pihak polis telah membuat tangkapan terhadap bapa bayi berkenaan yang berusia 21 tahun yang bekerja di kantin sebuah kilang. Ini kerana ketika kejadian tersebut berlaku, hanya mangsa dan bapanya sahaja di rumah. Semakan turut mendapati bapa bayi terbabit mempunyai satu rekod kesalahan lampau kerana memiliki kenderaan curi. Nombor 1. Badan penuh kesan lebam akibat digigit.
Muhammad Faiz Ikmal Iskandar yang berusia 2 tahun meninggal dunia pada pukul 3.30 petang semasa mendapatkan rawatan di sebuah klinik berdekatan perumahannya. Kejadian ini berlaku pada tahun 2012 dan kematiannya dipercayai akibat kanak-kanak itu telah didera oleh teman lelaki ibunya di sebuah rumah di Kampung Berjaya, Alor, Kedah. Kanak-kanak malang itu dikatakan telah berada di bawah penjagaan kenalan lelaki ibunya ketika kejadian berlaku. Ibu mangsa Nur Hafizah Uthman berumur 25 tahun telah mengenali teman lelakinya itu selama sebulan dan membenarkan lelaki tersebut untuk menjaga anaknya itu beberapa kali sepanjang perkenalan mereka. Laporan bedah siasat menunjukkan bahawa Muhammad Faizal Ikmal Iskandar mempunyai kesan lebam di seluruh badan dan alat sulit serta kecederaan pada organ dalamannya. Sebelum itu, nenek mangsa Pak Zila Ismail berkata dia menerima panggilan daripada anaknya Nur Hafizah Osman yang memaklumkan mangsa terjatuh tangga dan dibawa ke klinik berhampiran. Tetapi dia percaya cucu pertamanya itu sebaliknya telah didera oleh teman lelaki anak perempuannya yang berada di rumah kerana tidak bekerja. Nenek mangsa telah dikatakan menjaga kanak-kanak itu sejak lahir disebabkan ibu bapa mangsa berpisah ketika mangsa berusia 5 bulan. Kemudian, polis telah menahan lelaki berumur 28 tahun itu dan telah meremannya sehingga 24 Disember 2012 di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan atas kesalahan membunuh. Itu sahaja video pada hari ini. Jom komen idea video seterusnya. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini kepada kawan-kawan yang lain.